Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nadhara Allahu imra'an sami'a minna hadithan فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, nadharallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafizahu hatta yuballighah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menceriakan wajah satu orang manusia yang dia mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menghafaz hadis itu, kemudian dia menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis yang kita baca ni ada dua perkara yang Nabi SAW sebut. Yang pertama, Nabi SAW mendoakan orang yang ada masa, yang melapangkan masa untuk mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Nabi doakan orang-orang yang boleh bagi masa untuk mendengar pesanan dia ni dengan keceriaan rupa paras. Nabi kata, nadharallahu imra'an, Allah Subhanahu wa ta'ala ceriakan, Allah Subhanahu wa ta'ala cantikkan muka mana-mana manusia sami'a minna hadithan, yang dia bagi masa untuk mendengar hadis Nabi, fahafizahu hatta yuballighahu, dia hafal hadis itu dan dia sampai ke orang lain pula. Siapa yang boleh buat kerja ni, boleh bagi masa untuk dengar kuliah yang membacakan hadis Nabi, dan dia ada masa, ada usaha untuk hafal hadis Nabi, dan dia ada masa untuk sampaikan hadis itu kepada orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala akan cerahkan muka dia di akhirat itu. Kemudian Nabi SAW kata dalam bahagian yang kedua, Nabi kata, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Nabi SAW kata, berapa ramai orang yang menyampaikan ilmu, tetapi ilmu itu disampaikan kepada orang yang lebih berilmu daripada dia. Nabi kata,
Kadang-kadang berlaku keadaan ini di mana satu orang yang sampaikan ilmu tapi hak duk dengar ni lagi alim daripada dia. Nombor satu di Kedah ni, Masjid Sultanah Bahia dia, orang alim banyak. Mereka mai dalam majlis ilmu yang diadakan di masjid ni pasal dia nak ambil berkat majlis ilmu. Bukan pasal dia nak cari ilmu. Ilmu dia cukup dah. Maka hadirnya orang-orang yang macam ni, yang Nabi SAW kata afqahu minhu, lebih faqih daripada kawahak cakap ni. Dia ada dalam majlis ni, dia dengar bukan tujuan nak cari salah orang yang bercakap, tapi tujuan dia hadir dalam majlis ni kerana dia nak ambil kebaikan majlis ni. Apa dia kebaikan yang paling besar kepada orang yang hadir dalam majlis ni? Kebaikan dia ialah janji keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia nak yang tu. Maka mana masjid ada majlis ilmu, dia hadir sedangkan dia cukup berilmu. Hadir dia tu menguntungkan dia. Maka Nabi SAW sebut benda ni. Nabi kata farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Berapa ramai manusia yang menyampaikan ilmu di satu tempat, tetapi di antara yang mendengar ilmu yang disampaikan itu ada orang yang lebih alim daripada dia. Wa rubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Ini lagi bahaya. Nabi kata tapi kena ingat, ada juga kadang-kadang berlaku satu keadaan di mana satu orang yang menyampaikan ilmu laisa bifaqih, sebenarnya dia tak ada ilmu. Yang ni lagi takut. Dia menyampaikan ilmu, crowd yang hadir besar, tapi malangnya dia yang menyampaikan ilmu, Nabi kata laisa bifaqih, dia tak berilmu. Maka bahaya dia apa dia? Orang yang mendengar menganggap dia berilmu, tiba-tiba dia memberi ilmu yang salah daripada jalan Allah dan jalan Nabi SAW. Maka dia sesat dan dia menyesatkan orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni kita kena ambil dua pengajaran besar. Yang pertama apa dia? Hadirlah ke majlis-majlis ilmu ni, dengarlah hadis-hadis Nabi SAW, kerana dia boleh memberi kepada kita satu faedah di hari akhirat esok. Allah ceriakan, Allah cantikkan wajah kita di hari akhirat esok. Dan yang kedua, bergurulah kepada guru yang sepatutnya kita berguru, kerana dibimbangi tersalah ambil ilmu membawa kita kepada kehancuran dunia dan kehancuran akhirat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis riwayat daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Hisham bin Hakim yaqra'u surat Al-Furqan fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastamta'tu liqira'atihi, fa idza huwa yaqra'u 'ala hurufin katsirah lam yuqri'niha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakittu usawiruhu fi salah, fatasaddartu hatta sallam, falababtuhu biridai, faqultu man aqra'aka hadhihi surah allati sami'tuka taqra'? Qala Hisham, aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu kadzabta, aqra'aniha ala ghairi ma qara'ta. Fantalaqtu bihi aquluhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu inni sami'tu hadha yaqra'u surat Al-Furqan ala hurufin lam tuqri'niha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arsilhu iqra' ya Hisham. Faqara'a al-qira'ah allati sami'tu. Faqala
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر. فقرأت التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، أو كما قال. حديث صحيح riwayat Al-Bukhari. Daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini nak cerita macam mana sahabat mereka pegang kepada ilmu hak Nabi bagi. Daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata satu hari aku sembahyang, dan yang menjadi imam sembahyang itu satu sahabat lain yang bernama Hisham bin Hakim radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Hisham bin Hakim, sahabat Nabi ini, dia baca surah Al-Furqan. Cara bacaan dia lain daripada yang umat biasa dengar. Zaman tu yang menjadi guru Quran ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Quran melalui Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu Nabi baca Quran kepada sahabat-sahabat. Semua sahabat ambil bacaan Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber dia, dan Nabi ambil daripada Jibril alaihi salam. Tiba-tiba satu hari Umar Al-Khattab mai ke masjid nak sembahyang. Yang menjadi imam sembahyang di masjid tu pada hari itu ialah satu sahabat nama dia Hisham bin Hakim. Dalam sembahyang dia baca surah Al-Furqan. Umar duduk di belakang. Umar dengar bacaan Hisham ni lain daripada yang dia dengar Nabi baca. Sahabat ni dia tak boleh. Dia tak boleh orang bawa mai agama lain daripada hak Nabi bawa mai. Ini sahabat Nabi. Dia macam tu. Dia kira semua benda hak buat mesti kena ikut hak Nabi tunjuk. Kalau belain, itu bid'ah. Berlaku kepada Umar, dia pergi masjid. Hisham bin Hakim jadi imam, baca surah Al-Furqan, surah yang Umar hafal, yang Umar tahu macam mana cara bacaan dia. Tiba-tiba Hisham bin Hakim baca tak serupa macam yang dia tahu. Kata Umar Al-Khattab, dia kata fakitu usawiruhu fi salah. Dia kata aku rasa macam nak pergi rentak dia tengah dia duduk sembahyang. Sahabat Nabi. Tentu dalam hadis lain ada cerita Umar Al-Khattab pernah pada satu hari mereka sama-sama musafir, sama-sama sahabat ni Nabi tak ada. Tiba-tiba lepas sembahyang asar, tiba-tiba Sayyidina Ali bin Abi Talib lepas sembahyang asar bagi buat sembahyang sunat 2 rakaat. Umar dia pergi cekak Sayyidina Ali. Dia pergi cekak Sayyidina Ali, dia terus kata dekat Ali. Dia kata, wahai Ali, kamu sembahyang apa? Dia tanya. Aku tidak pernah tengok dan aku tidak pernah dengar Nabi SAW ajar kata lepas sembahyang asar ada sembahyang lain. Dia kata. Ini Umar. Itu dengan siapa? Dengan Ali. Ali ni siapa tuan-tuan? Ali ni satu orang yang cukup rapat dengan Nabi. Dia bukan sahaja sepupu Nabi, dia menantu Nabi. Dia bukan sahaja sepupu Nabi, dia bukan sahaja menantu Nabi, dia yang memandikan mayat Nabi. Ali bin Abi Talib ni bukan sahaja sepupu Nabi, bukan sahaja menantu Nabi, bukan sahaja dia memandikan mayat Nabi, dia salah seorang yang turun di dalam liang waktu nak turun jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib bekas seorang hamba Nabi nak turun sama dalam liang nak sambut mayat Nabi. Ali kata apa? Ali kata yang boleh turun hanya keluarga terdekat. Ali kata. Dia kata tapi aku bekas khadam Nabi. Aku berapa lama berkhidmat untuk Nabi. Okey, dia kata hang turun. Ini Ali bin Abi Talib, dia bukan budak kecil, dia bukan satu orang sahabat yang ingusan. Dia satu sahabat yang tinggi kedudukan di sisi Nabi SAW. Dia tiba lepas sembahyang asar, dia buat sembahyang sunat 2 rakaat. Umar pergi cekak dia.
Umar tak kenalkan Ali ni siapa. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya para sahabat Nabi, mereka cukup tak boleh tengok orang buat benda yang Nabi tak ajar dan Nabi tak buat. Jadi hadis yang kita baca ni jadi apa? Umar Al-Khattab di semayang, Hisham bin Hakim jadi imam, dia baca surah Al-Furqan, belain daripada yang Umar duk biasa dengar Nabi baca dan yang Umar hafal bacaan tentang surah Al-Furqan. Dia kata apa? Fakitu usawiruhu fi salah. Aku rasa macam nak dia rentak dia tengah dia duk jadi imam semayang. Fatasabbartu hatta salam. Aku sabar juga. Dia kata tunggu sampai bagi salam. Umar tuan-tuan, dia kata aku sabar, tunggu sampai habis bagi salam. Falababtuhu birida'ih. Habis bagi salam, dia lompat pergi dengan serban dia, Sayyidina Umar Al-Khattab, dengan ridak, dengan kain sebai, kain serban yang dia sebai atas bau dia ni. Dia buat apa? Dia berkat Hisham bin Hakim ni. Dia lompat pergi, habis bagi salam, dia lompat pergi, dia berkah kau ni dengan kain dia. Faqultu, kata dia, aqra'aka hadhihi surah allati sami'tuka taqra'. Dia kata, man aqra'aka hadhihi surah allati sami'tuka taqra'. Siapa ajak hang baca surah yang hang baca tadi? Hang baca surah Al-Furqan tadi tu, cara bacaan hang tu hang ambil daripada siapa? Qala, kata Hisham ni, aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata bacaan itu yang membacakan kepada aku ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca surah tu dekat aku dan aku hafal daripada Nabi. Aku baca tu macam yang Nabi ajar aku. Dia kata. Faqultu, kata Umar, dia kata, kadzabta anta tad'u umuh. Dia kata, aqra'aniha ala ghairi ma qara'ta. Aku baca lain daripada cara hang baca, sedangkan aku ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hang kata dulu hang baca tu Nabi ajar, hang bohong. Pasal apa? Aku baca surah Al-Furqan lebu lain, sedangkan Nabi ajar aku. Kita tuan-tuan, tu saya kata Umar Al-Khattab, kalau Ustaz Umar tengok pun kita pucat lah. Kalau dalam ramai-ramai ni ada satu Ustaz Umar, dia ada tutup guru mana tang mana tak, dia bagi teguak, dia dalam turis tu tak betul. Tak main tu tebal-tebal ayah tu pula. Itu Umar Al-Khattab yang teguh. Sahabat kanan Nabi yang senioritinya kedua selepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata hambung, dia kata aqra'aniha ala ghairi ma qara'. Hang baca tu tak betul. Dia kata sebab Nabi baca kat aku tak macam tu. Fantalaqtu bihi aquduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku heret Hisham bin Hakim ni pergi ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Heret. Faqultu inni sami'tu hadha yaqra' surat Al-Furqan ala hurufin lam tusrikniha. Bila sampai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ada kes dia ni sudah baca surah Al-Furqan tak serupa macam yang Tuan baca kat saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arsilhu. Nabi kata apa? Nabi kata, Umar, lepas dia ni dulu, ada podcast dia pasal apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak jawab lagi soalan kalang kabut ni. Dia kata apa? Arsilhu. Lepas dulu Syekh ni nanya dia. Berkah dengan kain heret mai depan Nabi. Nabi kata arsilhu, lepas dia. Iqra' ya Hisham. Nabi beralih dekat Hisham bin Hakim yang jadi imam tadi. Nabi kata kat dia, Iqra' ya Hisham. Hang baca tengok. Yang kata hang baca macam mana tadi, aku baca tengok. Nabi kata nak dengar. Faqara al-qira'ah allati sami'tu. Maka Hisham pun baca macam yang dia baca tadi, yang Umar dengar tadi. Dia baca macam tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika unzila. Habis dia baca, Nabi kata memang betul, Quran diturunkan begitu. Sudah. Apa betul? Nak Nabi sumpah di masjid tadi.
Tak boleh lah tuan-tuan. Silap sikit nak sumpah. Tak baik macam tu. Tuan-tuan tak takut ke orang selingan? Tuan-tuan tak takut ke menjadi salah faham kepada orang bukan Islam? Saya ada kawan-kawan Cina, India, mereka bukan orang Islam. Bila jadi isu yang memalukan orang Islam ni, mereka mengikuti benda ni. Dia bertanya saya, dia kata, Ustaz, kalau ini orang tuduh ni pergi sumpah, kalau itu orang kena tuduh ni pun itu pergi sumpah juga. Itu masjid, dalam masjid dia pergi sumpah, lagi itu Quran dia pegang. Kira betul-betul Ustaz, kira tipu ni apa mau jadi sama dia? Tuan malu tak orang bukan Islam tanya soalan. Itu tipu dia mesti seorang tipu. Mesti seorang tipu, mana boleh dua-dua betul. Mesti seorang tipu. Dia ni kata hang buat, dia ni kata aku tak buat. Seorang tipu. Dia kata itu dua-dua pergi sumpah, itu masjid dalam, semayang dan tempat pergi sumpah, itu Quran pegang, satu cakap ada buat, satu cakap tak ada buat, mesti ada satu orang tipu ni. Itu tipu ni apa mau jadi sama dia? Tuan nak jawab apa kat depan ni? Katalah berlaku sumpah ni, dan tiba-tiba tak jadi apa kedua-dua orang ni. Apa mereka nanti kata? Mereka nanti kata, kira-kira betul-betul orang Islam punya Tuhan kira tak power. Miskin punya tempat semayang dia dalam pisumpah pun, itu tipu punya cara jadi apa? Kira betul-betul orang punya Tuhan kira tak power. Kalau dia kata macam tu, macam mana tuan? Macam mana tu? Bagus kita benda ni? Tak salah. Tak salah. Nombor satu apa? Kalau kita orang Islam, tak kira kita pemimpin ke, kita orang bawah ke, benda keji jangan buat. Cerita zina, cerita apa, jangan buat. Tak kira siapa pun. Kalau orang Islam tak boleh buat benda ni. Itu nombor satu. Nombor dua, kalau dah terbuat, minta ampun dekat Tuhan. Minta ampun dekat Tuhan. Pihak yang tidak ada 4 orang saksi, macam yang Quran kata, kalau tak ada 4 orang saksi, duduk diam-diam. Dia, Tuhan tak lepas dia kalau dia buat. Cukup, jangan panjangkan isu ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Selingan berakhir di situ. Kamu balik hadis ni. Bila Umar bawa Syekh ni mai di depan Nabi, dia kata dia ni sudah baca surah Al-Furqan tak sama macam yang tuan ajar saya. Nabi kata dekat lepas dia dulu, dia kata ikat dia, tu satu bekas dia macam ni. Nabi kata, Hisham baca, aku nak dengar. Baca macam mana ni sampai jadi kelang kabut ni? Hisham baca macam yang dia baca masa dia jadi imam tadi. Bila dia habis baca, Nabi kata kazalika unzilat. Memang Quran surah Al-Furqan diturunkan macam bacaan dia ni. Umar kata sudah. Aku kata dia salah, Nabi kata dia betul. Ini macam mana? Nabi balik kepada Umar Al-Khattab. Nabi kata, iqra ya Umar. Nabi kata, Umar, cuba hang baca pula. Hang baca macam mana surah Al-Furqan? Faqara'tu allati aqra'ani. Umar kata, maka aku pun baca macam yang aku belajar dekat Nabi dulu. Baca. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika unzilat. Nabi kata, betul. Hang baca pun betul. Memang Quran diturunkan macam ni. Inna hadzal Quran unzila ala 7 ahruf. Nabi bagi penjelasan. Nabi kata Quran boleh dibaca dengan qiraat 7. Quran boleh dibaca dengan qiraat yang berbagai-bagai. Dia ada 7 qiraat nak baca ayat Quran ni. Yang Hisham baca itu satu qiraat. Yang engkau baca wahai Umar itu satu qiraat. Dia baca ikut qiraat yang pun betul, hang baca ikut qiraat ni pun betul. Nabi kata, faqra'u ma tayassara minhu. Nabi kata bacalah. Hampa rasa mudah, hampa rasa senang hak mana, hampa baca. Janji jangan keluar daripada 7 qiraat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran dia apa dia? Kadang-kadang dalam soal ilmu ni, kadang-kadang kita jangan gogok. Jangan cepat-cepat mengatakan orang salah. Kerana kadang-kadang apa yang orang tu buat ada sandarannya. Jangan bertengkar. Benda-benda macam ni jangan bertengkar. Jangan, oh dia ni apa ni, dia sembahyang subuh tak baca qunut ni, sedangkan kita subuh baca qunut. Jangan kita kata tak baca qunut tu salah. Jangan. Pasal apa? Baca atau tak baca ada sandaran dia.
Tak bolehkah kita ni berlapang dada dalam hal-hal yang seperti ini? Orang yang baca berlapang dada dengan orang yang tak baca. Orang yang tak baca berlapang dada dengan orang yang baca. Jangan benda-benda macam ni dijadikan satu isu besar yang akhirnya memporak-perandakan perpaduan orang Islam. Tak mau macam tu. Islam sudah terpecah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kepada Syiah. Itu pun pecah besar dah. Dalam grup Ahlus Sunnah wal Jamaah ni pula pecah pula kepada 4 mazhab yang sebenarnya bukan perpecahan, tetapi pengikut mazhab ni jadikan itu perpecahan. Dalam tiap-tiap satu daripada 4 mazhab ni pula dipecah pula lagi. Sama-sama mazhab Syafi'i dipecah pula lagi. Apa kesudahan kepada orang Islam yang sememangnya hari ini merupakan minoriti di dalam dunia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, nazal al-Quran ala 7 ahruf. Al-mira' fil Quran kufr. Al-mira' fil Quran kufr. Al-mira' fil Quran kufr. 3 kali Nabi ulang. فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَأْمَلُوا وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata Quran diturunkan dengan 7 wajah bacaan. Nabi kata al-mira' fil Quran kufrun. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata kamu berbantah tentang isi kandungan Quran, kamu boleh jadi kafir. Isi kandungan Quran, ayat Quran tu tak boleh bantah. Apa dia ayat Quran? Banyak tuan-tuan. 6,000 ayat lebih ayat Quran. Di antara 6,000 ayat lebih itu ayat tentang apa? Ayat tentang apabila kita tuduh orang berzina, kita kena buat main 4 orang saksi. Itu ayat Quran. Yang kata arba'ati syuhada, 4 orang saksi, itu ayat Quran. Jangan bantah ayat itu. Nabi kata apa? Al-mira' fil Quran kufrun. Kata bantah isi kandungan Quran, dia boleh jadi kufur. Nabi ulang 3 kali. Makna kata penting. Makna kata kita orang Islam tidak boleh bantah isi kandungan Quran. Atas apa alasan sekalipun, kalau Quran kata macam tu, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat apa Tuhan kata. Tak mau tidur kono kok tu kono kok ni, nak jadikan tak mau pakai ayat Quran tu, tak boleh. Maka Nabi ulang 3 kali, al-mira' fil Quran kufrun. Kalau kamu berbantah tentang isi kandungan Quran, kamu boleh jadi kufur, Nabi kata. Kemudian Nabi kata fama araftum minhu fa'malu. Hak mana yang hampa reti, hampa faham tentang Quran, amalkan. Berapa banyak ayat Quran yang ada, yang hampa dah mengaji dah, hampa dah belajar dah, hampa dah faham dah, fa'malu, amalkan ayat-ayat itu. Wa ma jahiltum minhu, hak mana yang hampa tak faham, tak reti, hampa jahil tentang isi kandungan Quran itu, farudduhu ila alimih, ditanya orang alim dia. Nabi kata hak mana kita tak reti, hak mana kita tak faham, tanya orang alim. Orang alim ada sepanjang zaman. Selagi tak kiamat, selagi itu ada orang-orang alim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerana tak reti, kadang-kadang dia membawa kepada satu malapetaka besar. Kerana kita jahil agama, kadang-kadang kerana jahil agama, jadi satu malapetaka dalam hidup kita. Berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu. Dia kata kharajna fi safar fa asaba rajulan minna hajar fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalama fasa'ala ashabahu faqala hal tajiduna li rukhsatan fi at-tayammum faqalu ma najidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'ala al-ma' فاغتسلت فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك
فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, ini cerita jahil, tak reti tapi nak tunjuk pandai. Kata Jabir bin Abdullah, dia kata satu hari kami keluar musafir. Tiba-tiba salah seorang daripada anggota rombongan ni sudah terkena batu di kepala dia. Dalam musafir tu tak apa budak nak ke mana, baling batu kena kepala dia dan menyebabkan luka yang parah, cedera parah di kepala dia. Nak jadi ke cerita pula, kata Jabir, sumahtalama, malam tu dia mimpi yang mewajibkan mandi. Ni syekh yang kena batu, yang luka kepala ni, yang cedera dia tu cedera yang parah ni, tiba-tiba malam tu pula mimpi tu pula mimpi yang mewajibkan mandi. Bila jadi macam tu, fasa'ala ashab, dia tanya kepada sahabat-sahabat dia, ramai-ramai dalam rombongan ni. So, Nabi tak ada. Dia tanya sama-sama dia tanya, ni macam mana kes aku ni, kepala aku cedera parah, luka parah, aku pula mimpi ni nak mewajibkan aku mandi. Ni kalau aku mandi dengan cedera macam ni kalau kena ayak tak lagi jadi macam mana lagu mana. Dia kata hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Dia kata boleh tak aku ni dapat rukhsah, dapat keringanan, aku tayammum aja, tak payah mandi. Kenapa? Pasal kalau mandi memudaratkan luka parah ni. Boleh tak boleh dalam keadaan aku yang macam ni, aku tayammum saja untuk nak membolehkan aku semayang. Dia tanya kepada kawan-kawan nak sama-sama rombongan ni, faqalu ma najidu laka rukhsah. Jawab tu alim yang tak alim ni. Depa kata apa? Depa kata kami rasa hang tak boleh dapat rukhsah tu, keringanan tu tak boleh dapat. Wa anta taqdiru 'ala al-ma. Dia kata hang boleh mandi. Kalau hang tak mandi, hang pakai tayammum saja, kami rasa tak boleh. Hang semayang pun nanti tak sah. Nampak gaya hang nak kena mandi juga. Ini kata mereka ni. Kata hadis ni, faghtasala. Dia pun dah dengar ramai mufti tu ada ni semua pakai kata kena mandi, dia pun mandi. Famata. Hadis tu kata apa? Mati dia lepas itu. Nampak ni akibat daripada kejahilan, lepas tu pergi cakap pandai. Akibat daripada jahil pergi cakap pandai, hamba Allah ni sudah mati. Dia tanya boleh tak boleh macam ni punya luka parah ni, aku pakai tayammum saja untuk semayang, boleh tak boleh? Oh, dia kata nampak macam tak boleh, hang kena mandi juga. Tanya, dia ni kata lugu tu, dia ni kata lugu tu, dia ni kata lugu tu, dia pun pergi mandi. Lepas mandi makin lorak sakit dia, makin memudaratkan dia. Famata. Kata Jabir bin Abdullah, mati dia ni. Falamma qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Dia apabila sampai di Madinah, sampai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bercerita kepada Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, sudah jadi satu kes masa kami musafir ni, satu sahabat sudah kena batu, kepala dia cedera parah, dia pula dimimpi yang mewajibkan mandi. Dia tanya kami macam mana, kami kata kena mandi. Dia mandi mati dia ni. Abang dekat Nabi macam tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata qataluhu. Nabi kata hampa sudah bunuh dia. Hampa pergi buat keputusan, kata dia tak boleh tayammum, dia mesti kena mandi, sedangkan keadaan dia sangat memudaratkan. Keputusan yang hampa buat dekat dia tu qataluhu, bermakna hampa sudah bunuh dia. Qatalahumullah. Nabi kata mudah-mudahan Allah bunuh hampa balik selepasnya. Nabi marah. Nabi marah kepada sahabat yang tak reti, pergi buat pandai ni. Nabi marah. Ala sa'alu iz lam ya'lamu. Nabi kata awak tak tanya kalau sekiranya hampa tak tahu. Nabi kata kalau dah hampa tak tahu, kenapa hampa tak tanya orang yang tahu? Kenapa hampa pakai
Agak-agak hampa buat keputusan hampa sendiri, sedangkan keputusan hampa ni salah dari segi agama. Fa innama syifa'ul 'ayyi as-su'al. Nabi kata kerana penawar kepada al-'ayyi, kepada kebodohan itu ialah as-su'al, tanya. Nabi kata kalau kita tak reti, kalau kita bodoh, kalau kita tak tahu, kita tanya orang hak reti. Ada ramai orang yang reti. Innama kana yakfihi an yatayammam. Nabi kata cukup bagi dia tayammum sahaja sebab keadaan dia begitu. Aw yahsiba ala julhihi khirqah. Ataupun boleh juga kalau sekiranya sampai di tempat yang berbalut tu, dia sapu aja di atas balut tu dengan air. Cukup. Jangan basuh tempat luka tu. Summa yamsahu 'alaiha, sapu atas tempat balut tu, wa yaghsil sa'ir jasadi. Dan badan yang tak berbalut nak mandi tak apa, tapi tempat luka tu balut, sapu aja di atas dia. Sudah cukup. Nabi kata jangan pergi buka, pergi jurus hayang di tempat yang cedera parah tu. Inilah akibat dia, mati kawan nampak ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Tanpa ilmu jangan buat pandai-pandai, kerana pandai-pandai itu boleh membawa akibat yang lebih buruk daripada yang sepatutnya. Sebaliknya tak reti, ubat dia ialah mengaji dan bertanya kepada orang yang reti. Mudah-mudahan selamat hidup kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Kita sampai muka surat 196. Muka surat 196 kita masih lagi berada di dalam hadis tentang akhir zaman. Kita masuk masalah, dia kata Nabi Allah Isa alaihi salam turun ke bumi. Kita dah habis dah cerita tentang Dajjal. Boleh ingat 2 bulan dah tak ada boleh. Tak ingat kok angguk bila kata ingat. Kan? 3 bulan dulu kita dah baca cerita Dajjal. Last hadis tu Dajjal sampai di pinggir Madinah. Kan hadis yang kita baca 3 bulan lepas, Dajjal sampai di pinggir Madinah. Bila dia sampai di pinggir Madinah, dia panggil keluar mai satu budak muda daripada Madinah ni. Maka keluar satu budak yang menjadi alim Madinah pada masa tu. Bila keluar mai budak ni, Dajjal kata dekat dia, ini flashback yang itu punya. Dajjal kata dekat dia, hang kena ada aku siapa? Aku Tuhan, dia kata. Akulah Allah yang hang patut sembah selama ni. Budak-budak digelak dekat dia, budak-budak ni kata dah, hang bukan Tuhan kami, hanglah Dajjal yang kami duk belajar selama ni. Oh, dia kata hang tak mengaku aku Tuhan. Apa dia buat dekat budak tu? Dia potong 2 budak tu. Lepas Dajjal potong 2 budak tu, dia panggil suruh tangkuk balik. Bertangkuk balik budak yang dipotong 2 ni, hidup balik budak ni. Dia budak ni hidup balik, dia kata baiklah ni hang nak kata apa? Hang mengaku tak kata aku Tuhan? Ini cerita 3 bulan lepas. Budak tu jawab apa kat dia? Budak muda alim Madinah ni, budak ni jawab dekat dia, dia kata dah, walaupun hang dah buat macam tu dekat aku, hang tetap ahli sihir, dia kata. Tuhan aku Allah, dia kata bukan hang. Bahkan aku mengingatkan semua orang supaya berhati-hati dengan hang. Hanglah Dajjal yang membawa fitnah besar di akhir zaman. Dia nampak dia tak makan cekak dengan budak ni, dan dia pun memang tak boleh nak masuk dalam kawasan Madinah. Maka dia teruskan perjalanan dia menuju ke Baitul Maqdis. Di sinilah sambung hadis dia. Cerita Dajjal berjumpa buku dengan ruas. Dia jumpa dengan siapa? Dia jumpa dengan Isa alaihi salam, Nabi Allah Isa alaihi salam. Kalau kita merujuk, yang kita baca ni hadis At-Tirmizi sahaja. Kalau kita merujuk di dalam banyak lagi hadis daripada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, daripada Sunan Ad-Darimi, daripada Musnad Imam Ahmad dan sebagainya. Banyak lagi hadis yang menceritakan tentang Al-Masih Isa ini, Isa Al-Masih ini, Nabi Allah Isa alaihi salam ini. Maka saya simpulkan semua sekali daripada hadis-hadis yang mutawatir lagi sahih ini, yang menceritakan tentang Nabi Allah Isa alaihi salam ni. Dia kata Nabi Isa adalah satu orang laki-laki. Satu, fizikal Nabi Isa ini, dia bukan orang yang tinggi renjong dan bukan orang yang kecil kemetos.
Dia fizikal dia cantik aja, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Kulit kemerah-merahan ini daripada banyak-banyak hadis. Kulit Nabi Allah Isa alaihi salam ini kemerah-merahan, berambut kerincing. Nabi Allah Isa alaihi salam ini berdada bidang. Dia satu orang yang ada sifat rajulah, sifat gentleman, kelelakian. Dia berdada bidang. Rambut Nabi Allah Isa alaihi salam dalam banyak riwayat menceritakan yang kata rambut Nabi Allah Isa alaihi salam ni panjang mencicah bahu, dan rambut dia ni spesial daripada orang lain. Bila masa pun rambut dia sentiasa kelihatan basah, seolah-olah dia baru keluar daripada bilik ayam, dan air yang menikik daripada ujung rambut dia jatuh seperti mutiara. Ini sifat Nabi Allah Isa alaihi salam seperti diceritakan di dalam banyak riwayat daripada hadis-hadis yang sahihah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Allah Isa alaihi salam ni pula dia kata dia akan turun di tengah-tengah At-Taifah Al-Mansurah. Dalam hadis kata dia akan turun ni di tengah-tengah satu taifah, satu kumpulan manusia yang mereka ini mansurah, manusia yang mendapat kemenangan. Dia turun tu ketika ada sekumpulan manusia, mereka ni diberi menang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kumpulan itu pada ketika itu dipimpin oleh Imam Mahdi. Ini sabit daripada hadis yang sahih. Dia turun waktu itu. Dia turun ni di mana? Dia turun di satu tempat di Damsyik, yang di Syria yang sedang bergolak hari ini. Dan turun Nabi Allah Isa alaihi salam ni tepat waktu. Dalam hadis yang sahih kata turun Nabi Allah Isa alaihi salam ni tepat waktu orang nak sembahyang subuh di masjid itu. Bila sampai saja Nabi Allah Isa alaihi salam di situ, dia diminta untuk jadi imam. Kalau tuan-tuan tengok di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata fayanzilu Isa bin Maryam alaihi salam fayaqulu amiruhum ta'al salli lana. Fayaqulu Isa la inna ba'dakum ala ba'dil umara. Nabi Isa kata macam tu, takrimat Allah hadhihi al-ummah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam syarah Muslim hadis yang ke-156, dia bawa syarah hadis ni. Dia kata apa? Maka turun Isa alaihi salam di masjid tu pada ketika orang tengah tu nak sembahyang subuh. Turun Nabi Allah Isa alaihi salam, amir ataupun ketua kepada grup hadu-hada tu. Setengah riwayat kata yang kata amir itu ialah Imam Mahdi. Bila dia tengok aja Nabi Isa, dia kenal ini Isa. Dia kenal. Dia terhenti dekat Nabi Isa, dia kata ta'al salli lana. Ta'al, dia kata Isa, mai silakan jadi imam kepada kami. Dia suruh Nabi Isa jadi imam sembahyang subuh pagi tu. Fa yaqulu Isa, kata Isa la, dia tolak. Dia kata terima kasih, dia kata. Pasal apa? Inna ba'dakum ala ba'din umara. Dia kata hampa ni, sama-sama hampa ni semua pun ketua. Jadilah, dia kata, aku jadi makmum. Maka Isa menjadi makmum kepada sembahyang subuh di pagi itu. Kata hadis itu, takrimatallahi hadhil ummah. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kejadian itu, kata Nabi, takrimatallah hadhil ummah, sebagai tanda penghargaan, penghormatan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia Nabi Isa, dia Nabi, dipelawar dia suruh jadi imam, dia kata terima kasih, saya tak mau. Pasal apa? Hampa lebih layak jadi imam. Tindakan Nabi Isa menolak suruh dia jadi imam itu sebenarnya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Pasal takrimah, sebagai satu kemuliaan yang Allah tunjuk kepada hadhil ummah, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Tentu hebat tak tuan-tuan hadis ni. Hadis ni menceritakan kepada kita tentang satu peristiwa besar yang tak jadi lagi tapi akan jadi. Panjang umur kita tengok benda ni, takkan anak cucu kita akan tengok benda ni.
Hadis yang kita baca malam ni, insya-Allah anak cucu cicit kita, kalau dunia ni masih ada masa yang panjang lagi, anak cucu cicit kita esok akan mengaji hadis yang kita mengaji malam ni di masjid ni juga, kalau tak jadi apa ke masjid ni. Mereka akan mengaji itu ni, dan akan ada di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengar hadis ni dan melihat kebenaran hadis ni. Itu ni. Itu hadis. Satu benda yang kita kena letaklah hati kita, i'tiqad dalam hati kita, yakin apa yang Nabi kata itu betul. Kalau ada orang Islam tak mau percaya, biar percaya dia. Tapi kita orang Islam yang percaya Quran dan percaya hadis, apa pula mai kepada kita hadis ni disahkan sebagai sahih, kita percaya. Ini cerita tentang Isa alaihi salam. Bahkan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kisah Isa alaihi salam ini yang menjadi pertikaian di kalangan kita dan setengah agama lain. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nisa ayat 157, dia kata wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma qalabuhu walakin syubbiha lahum, ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, dia kata wa qaulihim, dan berkata mereka, dan kata mereka itu siapa? Geng Nasara, geng Nasrani, Kristian dan sebagainya. Apa dia kata? Inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah. Yahudi kata apa? Kami sudah bunuh Isa ibn Maryam, kami sudah bunuh dia, bahkan kami sudah salib dia. Isa ni dah tak ada, dah mati dah di palang salib tu. Yahudi kata dia pembunuh Isa. Nasrani percaya, kata Isa kena bunuh, Yahudi sudah bunuh Isa, salib di palang tu. Maka kerana tu mereka jadikan salib itu sebagai satu tanda kesucian mereka. Pasal apa? Pasal mengenangkan Isa mati di palang itu. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dekat kita orang Islam, dia kata apa? Wa qaulihim, Yahudi Nasrani, Yahudi dakwa dia bunuh Isa, Nasrani percaya Isa mati dibunuh. No, Allah kata wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Tidak, Isa alaihi salam tidak pernah mati dibunuh dan dia tidak pernah pun kena salib. Tuhan kata walakin syubbiha lahum, tetapi hak mati di palang salib itu ialah orang yang diserupakan muka dia dengan Isa alaihi salam. Quran habaq kat kita macam tu. Sudah tentu kita orang Islam, kita percaya kepada apa yang Quran kata. So apa jadi dekat Nabi Isa yang sebenarnya? Ayat 158 Allah kata bar rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah sebut dalam ayat 158 surah An-Nisa, bahkan kami angkat Isa alaihi salam itu, kami angkat dia kepada kami. Isa dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke hadrat dia. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ahli sunnah wal jamaah beriktikad mengatakan Nabi Isa diangkat naik dalam keadaan hidup dengan roh dan jasad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan Nabi Isa inilah yang akan turun di akhir zaman. Hak kita nak baca ni, cerita dia turun mai dan dia akan bunuh Dajjal. Ini yang kita duk baca ni. Baik, cuba tengok, dia kata Nabi Allah Isa turun ke bumi. Sesungguhnya diterangkan di atas tadi, akan Dajjal itu sudah tiada berlaku kehendaknya kepada budak-budak laki-laki daripada Madinah tadi. Tak jadi. Dia nak kau tu mengaku kata dia Tuhan, budak tu tak mengaku. Maka tak jadi kehendak dia. Maka dia pun nak membunuh budak itu, tetapi tidak terbunuhnya kerana maka kemudian ditinggalkan dia, terus dia masuk ke negeri Syam. Dia dah nak buat tak boleh, dia pun fed up, dia belah. Dia terus pergi ke Syam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa bainama huwa kadzalik idh habata Isa ibn Maryam alaihi salam bi syarqi Dimashq 'inda al-manarati al-bayda بين محرودتين واضعا يديه على أجنحة الملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. Ini yang tadi kita baca tadi. Dia bawa main dah hadis ni.
Maka di dalam antara Dajjal itu menyeru ke sana kemari di dalam negeri Syam, tiba-tiba turun Nabi Allah Isa alaihi salam ke bumi ini. Yakni turunnya di tempat sebelah timur negeri Dimashq. Turun di Syria. Dia turun di sana. Iaitu ibu bagi benua Syam. Dan di sisi Al-Manaratil Bayda, iaitu satu menara masjid di sebelah timur negeri Damsyik itu. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi sebut spesifik tempat turun Nabi Allah Isa ni. Spesifik tempat dia nak turun tu. Jadi kalau ke depan esok ni, tahun depan ke, 5 tahun ke depan ke, satu orang mengaku kata dia Isa di Dharga misalnya, macam dia pakai. Pasal apa di Dharga tak disebut dalam hadis kata dia nak turun main di Dharga. Dia akan turun di Damsyik, bukan Dharga. Jadi kalau dia mengaku di tempat lain, tentu dah tolak. Kalau di Damsyik pun nak kena tengok juga betul tak betul. Ciri-ciri yang disebut dia dalam hadis sebagai Nabi Isa, ada tak ada ciri-ciri itu kepada orang yang mengaku ini. Dan dia ada beberapa syarat lain lagi nak boleh keturun Nabi Allah Isa alaihi salam ini. Maka turunnya dengan memakai 2 kain yang berceluk waras dan za'faran. Bagi tahu dia turun mai dengan 2 helai kain yang berceluk za'faran wangi ini. Hal keadaannya meletak 2 tangannya di atas sayap 2 malaikat yang membawa ia turun itu. Turun dia ni di-escort oleh 2 malaikat. Dan hal keadaan dia ni, tangan dia duk pegang 2 sayap malaikat ni yang bawa turun dia mai ke bumi ini. Begitu keadaan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam ni. Maka sangat-sangatlah berseri rupa mukanya. Nabi Isa alaihi salam ni Nabi. Nama kata Nabi ni muka cantik. Turun dia ni dengan rupa yang berseri-seri. Apabila tunduk dia akan kepalanya menitik rupa peluhnya. Dia tunduk aja jatuh tak air daripada muka dia. Dan apabila diangkat kepalanya, turun daripadanya manikam seperti rupa mutiara. Yakni turun rupa peluh itu berbiji-biji seperti mutiara. Ini yang kita baca ni hadis At-Tirmizi. Tentu boleh rujuk dalam Bukhari, dalam Muslim juga menceritakan benda yang sama. Maka hadis tentang turun Isa ini adalah hadis yang sahih lagi mutawatir. Begitu. Baik, masalah dia kata Nabi Allah Isa membunuh kafir dengan nafasnya. Satu keistimewaan yang Allah bagi kepada Nabi Allah Isa alaihi salam ni apa? Dia menafas. Dia menafas, nafas dia tu pi kalau orang tu ada kufur dalam hati dia, mati. Demikian yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu tak akan turun Nabi Allah Isa ke bumi, maka ia pun memerangi kafir dan menjadi pemerintah am di bumi ini. Bila turun mai, dia akan memerintah bumi ini. Dalam hadis cerita tentang Mahdi turun mai ke bumi ini, dia memerintah bumi ini selama 7 tahun. Kemudian bertindih dengan masa turun Nabi Allah Isa pula continue another 40 years. Lagi 40 tahun pula bumi ini diperintah oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Cerita dulu Nabi ke depan ni yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka membuang segala yang mungkar dan mengembangkan segala yang ma'ruf. Bila turun mai Nabi Isa, benda mungkar semua tak ada. Dia akan pastikan tak ada kemungkaran di atas muka bumi ni. Dan ma'ruf ditegakkan. Maka berperang ia dengan segala kafir. Maka sangatlah besar balanya ke atas kafir itu. Bila turun Nabi Isa, orang kafir yang tahu dah, habis dah. Pasal apa? Pasal ini janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu tidak dapatlah mereka itu mencium nafas Nabi Isa melainkan mati. Hadis kata. Bila dia nafas dia tupi sejauh mata memandang. Mana laluan nafas itu kalau ada kafir mati. Itu Nabi SAW kata. Dan itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Wala yajidu riha nafsih, yakni ahadan illa mata, wa rihu nafsih muntaha basarih. Dan tiadalah didapati angin nafas Nabi Allah Isa alaihi salam itu oleh seorang daripada kafir yang terciumnya melainkan mati mereka itu. Maka jadilah Nabi Allah Isa alaihi salam memerangi kafir itu dengan nafasnya saja. Tak payah angkat senjata tak ada apa, nafas dia saja sudah menjadi senjata yang membinasakan orang-orang yang kafir. Dan berbola angin nafasnya itu
jauh perginya, iaitu pada penghabisan pemandangan mata. Mata memandang napak depi sampai ke sana. Dan segala kafir banyak jadi ikutan Dajjal pada masa itu. Dan pada masa dia turun tu, hak kafir ni ialah orang hak ikut Dajjal pada masa itu. Baik, masalah dia kata Nabi Allah Isa membunuh Dajjal. Ini dia punya mission dia. Di antara kerja yang dia nak kena buat apa dia? Bunuh Dajjal. Yang ini kemudian daripada sudah turun Nabi Allah Isa ke bumi, maka dia mau membunuh Dajjal itu. Lalu ia pun mencarinya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fayaqlubuhu hatta yudrikahu bi babi luddin fayaqtuluh. Itu hadis kata lagu tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mencari Nabi Allah Isa alaihi salam akan Dajjal itu. Dia cari, dia turun mai, dia cari Dajjal ni. Dan diturutnya dari belakang sampai sini, tanya mana, dia kata dia ikut ni, dia ikut. Sampai kampung tu dia tanya mana, dia kata dia ikut ni, dia ikut. Dia cari Dajjal ni sehinggalah dijumpai Dajjal itu pada satu kampung hampir dengan Baitul Maqdis. Dan kampung tu nama Babuluddin. Babulud adalah nama satu kampung dekat dengan Baitul Maqdis. Sedang menyesatkan orang. Masa Nabi Isa sampai, dia duk buat kerja tu juga. Dia duk suruh orang mengaku kata dia Tuhan. Siapa tak mau mengaku, dia kenakan satu hukuman. Dia tengah duk cakap macam tu, Nabi Isa sampai. Nama kampung itu Bablud. Apabila dilihat oleh Dajjal akan Nabi Isa itu, takut dia, langsung lari. Dia tahu lah. Dia tengok-tengok, Allah, mai dah preman ni, dia kata. Mai dah, dia kata. Dia segera lari. Maka diusir akan dia oleh Nabi Allah Isa. Didapatnya, langsung dibunuhnya. Akhirnya mati Dajjal ini di tangan Nabi Allah Isa alaihi salam. Berlaku perkara ini mengikut rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti itulah yang direncanakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata An-Nawas bin Sam'an, rawi hadis yang kita baca 4 bulan dulu. Kata dia apa? Qala fayalbasu kadzalika ma syaa Allah. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggallah Nabi Isa duduk di bumi menjalan sebagaimana jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia Nabi, walaupun dia pernah sebelum ini dibekalkan dengan satu kitab samawi, dinamakan kitab itu kitab Injil, tapi bila dia turun pula esok ni, dia ikut Quran. Dia tidak mengamalkan syariat Injil, sebaliknya dia ikut Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pergilah Isa kepada kaum Islam yang belum sampai Dajjal kepadanya. Dia pergi cari balik orang-orang yang ada ni, orang-orang Islam ni, pergi jumpa mereka balik, menyapu muka mereka itu, mengambil berkat dan menetapkan hati mereka itu daripada sangat takut daripada fitnah Dajjal itu. Dia pergi jumpa orang, dia sapu dengan tangan dia. Dia sapu dengan tangan dia. Itu kata Isa Al-Masih. Al-Masih itu maksudnya masahah, sapu. Dia pergi jumpa orang-orang ni semua, dia sapu, dapat balik semangat setelah mereka ditakutkan sekian lama. Dia pergi jumpa, dia sapu, dapat balik kekuatan setelah mereka lemah sekian lama. Maka Isa pergi jumpa seorang-seorang, dia pergi sapu mereka ni semua sehingga mereka dapat balik kekuatan dan menyiarkan kepada mereka itu akan segala darjat syurga. Di dalam pada itu turun wahyu Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dalam Nabi Isa alaihi salam hidup menegakkan keadilan di seluruh muka bumi, mai satu wahyu kepada dia. Apa dia? Ya'juj dan Ma'juj zahir di atas muka bumi ini. Dia mai pula satu episod lain pula. Dia mai pula satu episod lain. Apa dia? Satu makhluk Allah, sekumpulan makhluk Allah yang dipanggil Ya'juj dan Ma'juj. Mereka ni adalah hadis yang mutawatir menceritakan tentang mereka ni semua. Keadaan rupa parah mereka ni apa dia? Muka lebak-lebak, biji mata tepek-tepek. Ini yang kata Ya'juj dan Ma'juj. Dan hari ini mereka sudah ada. Hadis cerita, hari ini mereka sudah ada, tetapi mereka duduk di sebalik benteng yang dibina oleh Zulkarnain dulu. Orang putih kata Alexander the Great. Orang putih pun percaya cerita ni. Alexander the Great, dia kata ni Zulkarnain. Dia ni telah membina satu benteng dulu ni yang memisahkan Ya'juj dan Ma'juj daripada dunia manusia ni. Dan dalam hadis cerita panjang tentang benda ni. Mereka ni hari-hari kerja mereka duk korek nak keluar main sebelah kita duk balik ni.
Dan tiap-tiap kali korek sampai dah nampak macam sinar cahaya nak tembus mai ke muka bumi ni. Tandir mereka, mandor mereka, bos mereka kata okey cukup dulu, kita balik, esok kita sambung. Mereka berkat balik, esok mai lubang tu dikambus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cari tak jumpa tang mana, kita korek kemarin tinggal sikit lagi, ni pasal-pasal korek lain pula. Ini hadis cerita macam tu. Dengar macam 1001 malam, dengar macam tu. Tapi ini hadis. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar cerita Isra' dan Mi'raj pun, kalau tak cukup iman, tuan-tuan percaya? Kalau tak cukup iman, juga sebahagian daripada sahabat Nabi, ada sebahagian, bukan setengah, sebahagian daripada sahabat Nabi ini duk ikut Nabi dah, cantik dah. Nabi duk sampaikan dakwah, mereka duk ikut dah. Nabi semayang, mereka dah jadi makmum dah. Mereka dah cantik dah, nampak committed dah dengan Nabi ni, solid nampak mereka dengan Nabi ni. Tiba-tiba satu pagi lepas semayang subuh, Nabi SAW habaq dekat mereka. Nabi kata, aku baru dibawa dalam satu perjalanan jauh daripada sisi Kaabah ni ke Baitul Maqdis, naik ke langit ke-7. Kemudian Allah fardukan semayang. Aku balik semula dan sampai di sini. Sebelum subuh aku sampai di sini. Ni hadut semayang lama dah belakang Nabi ni. Ni hak selama ni kira dah berjanji sumpah setia akan susah dan payah, senang dan sama dengan Nabi ni. Sumpah dah nak duduk sama dengan Nabi. Tiba-tiba bila mai cerita tentang Isra' dan Mi'raj ni, daripada mula dah. Sebahagian kata apa? Sebahagian kata dia kata Muhammad dia tu kuat elok dah yang pergi mai cerita ni. Nampak? Dia kata Muhammad ni hadiah tu kuat ni cantik dah. Awak yang dia buat mai cerita karut ni, dia buat mai cerita ni, Allah, dia jadi begitu. Sedangkan Isra' dan Mi'raj tu betul ke tak? Betul. Dia bukan lahir daripada mimpi Nabi. Isra' dan Mi'raj bukan lahir daripada khayalan Nabi. Tetapi Isra' dan Mi'raj adalah sesuatu yang realiti, yang Quran sebut. Dulu Ustaz Ismail Hashim duk baca kaset duk jual dulu. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ustaz Ismail Hashim kedah duduk baca surah tu kan. Kalau rumah Kenduri, saya tak tahu belah Ustaz ni, kalau belah Pulau Pinang tu kira start nak menyerok tu up Ismail Hashim dululah. Up yang tu dulu. Subhanallazi asra bi'abdihi. Dengar ni, kita dengar ni kata nak sudah surah Isra'. Ni cerita pasal Nabi daripada Mekah Baitul Maqdis naik langit turun balik mai dalam satu malam ni, dalam surah Isra' ni. Cuma kami belah sana dulu habis aja surah Isra' apa semua, dia mai Al-Suraya pula. Lepas habis Ustaz Ismail Hashim dengan surah Isra' dia ni, dia Al-Suraya. Dia mai lagu bunyi nak Arab, nak padang pasiak, nak apa sikit kan. Dia main pukul 1, pukul 2, orang pun duduk timpa main rumah Kenduri tu, dia main cantik-cantik. Dia main cantik-cantik dengan zindagi hai safar hai suhana. Dia main adu pula. Pasal apa? Kalau tak buat lagu tu mentara tak mau kerja. Dulu lah, cerita dulu. Lihat. Dia nak ceritanya, kata surah Isra' ni menceritakan tentang Isra' dan Mi'raj Nabi. Nak habaq kata cerita Isra' dan Mi'raj ini Quran sebut. Walaupun dengar ni betul ni takkan macam ni naik borak pitang tu turun semayang, Nabi-Nabi lain berimam dengan dia, perjalanan diperlihatkan dengan benda macam tu macam ni. Kalau sekiranya kita tak kuat iman, apa jadi? Dia mula main bisikkan iblis ni, dia main, dia kata betul dia kata cerita ni. Macam itulah dengan hadis yang kita duk baca ni. Kita duduk dengar, biar betul ni cerita kata bunuh dekat Babuluddin ni apa semua ni. Tuan-tuan, oleh kerana ini hadis Nabi, kalau kita percaya, kita yang selamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu kata dia sabda Nabi SAW, maka tinggallah Nabi Isa duk jalan kerja tu, mai satu wahyu bagi tahu, kata nak turun pula satu makhluk nama dia Ya'juj dan Ma'juj.
Depa ni lah duk ada duk korek lubang nak keluar main. Nampak cahaya, bos dia kata okey kita sambung esok. Tak banyak mana dah kerja kita. Esok pagi-pagi kita main sambung, korek kita boleh keluar, kita boleh buat kerja kita. Esok main lubang tu dikambut. Sehinggalah sampai masa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai masa tu, depa korek tembus main balik ni. Bila tembus tu, jadilah Ya'juj dan Ma'juj sebagai fitnah kepada umat Muhammad, umat akhir zaman ini. Cuba kita baca hadis dia. Dia kata di dalam hadis, adalah di antara Nabi Allah Isa alaihi salam menjalankan hukum sebagaimana syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turun wahyu sebagai dikatakan oleh An-Nawas bin Sam'an. Kata dia, qala summa yuhillahu ilaihi an harriz ibadi ila tur fa inni qad anzaltu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala wahyu kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. 40 tahun Nabi Isa duduk mentadbir alam ini dengan penuh keadilan. Mai satu wahyu daripada Allah. Minta supaya berlindung engkau dan himpunkan olehmu wahai Isa akan sekalian hamba-Ku di belakang Jabal Tur. Turun mai satu perintah daripada Allah. Isa kutip semua orang yang beriman ni, bawa pergi di belakang bukit Tur, bawa mereka pergi ke sana semua. Kerana sesungguhnya aku telah menurunkan dan menzahirkan, menerbitkan akan hamba-hambaku yang tiada kekuasaan bagi seseorang melawan mereka itu. Tuhan habaq dekat Nabi Isa, bawa semua orang yang beriman duduk balik bukit. Pasal apa? Aku nak hantar mai satu makhluk yang aku cipta, yang mereka ni tak ada siapa boleh lawan mereka. Tak ada satu manusia, tak ada satu teknologi, tidak ada satu benda yang boleh menewaskan hak aku nak buat turun main ni. Cerita lah ni, Tuhan kata apa? Isa bawa orang yang beriman tidur balik bukit, tunggu arahan selanjutnya. Oleh banyak sangat mereka itu, dan kerana kuat dan gagah mereka itu. Yang kata Ya'juj dan Ma'juj ni dua perkara. Satu, merenyut ramai. Yang kedua, Ya'juj dan Ma'juj ni jenis orang kuat, jenis orang gagah mereka ni. Dan tiada sesuatu yang dijumpainya yang boleh dimakannya dan diminumnya melainkan habis dimakan dan diminumnya. Yang kata Ya'juj dan Ma'juj ni, dia membujuk lalu dia melentang patah, apa ada depan dia sentai habis. Orang ke, binatang ke, apa benda ada depan dia makan habis. Ni yang kata Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Allah bagi tahu dah dekat Nabi Isa, tok saduk gagah tunggu, tok saduk tebiang nak lawan dia. Pasal hangpa tak akan boleh lawan Ya'juj dan Ma'juj ni. Lari pergi menyorok, Tuhan kata. Jangan pula adalah ramai-ramai ada hak nakal pula kata. Dah, yang Tuhan biar apa dia bawa, Tuhan tak pula. Ini jenis nakal dia kan. Dia duduk dengar, dia garu kening, dia berluruh bulu kening. Dia tak buat dia jadi begitu. Awak yang Tuhan yang buat dia. Lepas tu dia turun main nak buat kacau, Tuhan tak pergi mampu buat ni. Suruh Nabi Isa duduk menyorok, dia buang masa, dia kata. Dia duduk fikir lagu tu, tuan-tuan. Jenuh lah kita ni. Kalau nak kacau, tak boleh kata. Nabi habaq lagu ni kita cerita dia. Jangan duk ingat kita pandai pada Tuhan pula. Tuhan yang atur benda ni, dia punya sequence, dia punya urutan benda hak nak jadi ni Tuhan tentukan. Tuhan dah tentu macam ni lah jadi dia. Dan kita pula pergi nak potong masuk, nak kacau drama tu, tak boleh. Drama tu macam tu, penulis skrip dah tulis dah, director yang mengarahkan filem tu, dia akan pastikan ikut skrip tu. Tak kita hak penonton tengok ni pula lagu nak pindah pula. Itu kata ni awal ni sampai episod berapa dah tak habis lagi ni selesai pun. Tak boleh. Anak tengok tak mau tengok pula. Ini kan pula Allah yang menyusun apa yang nak jadi sebelum kiamat ni. Allah susun macam tu, maka dia akan jadi macam yang Allah susun. Kita ni sebagai hamba Allah baca benda ni, tengok, minta satu aja. Apa jadi pun kita, anak cucu kita, keturunan kita, kawan kita, orang yang kita kenal, minta selamat daripada fitnah nak main ni. Tu saja.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis tu. Dia kata qala wa yab'athu Allahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum kama qala Allah Ta'ala min kulli hadabin yansilun. Quran kata macam tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diutus Allah akan Ya'juj dan Ma'juj dengan banyaknya. Tidak terperikan banyaknya mereka ini. Dan bermula mereka itu banyaknya sampailah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, min kulli hadabin yansilun. Turun mereka itu daripada tiap-tiap tanah tinggi, berjalan dengan sehabis-habis cepat. Yansilun ni kalau ayam kita tuang daripada atas bukit, dia turun beras tu. Macam itulah berasnya mai Ya'juj dan Ma'juj ke alam ini. Allah menggambarkan dalam Quran mai depa ni laju macam mana? Laju macam mana ayam yang cerok daripada atas bukit tu, dia turun dia main macam tu. Macam itulah lajunya Ya'juj dan Ma'juj mai ke muka bumi ni. Yang ni kata dia keluar mereka itu daripada segenap pihak bumi. Dia terbit main macam anai-anai keluar ni. Dia mengenus keluar mai. Ini yang kata Ya'juj dan Ma'juj. Demikianlah banyaknya Ya'juj dan Ma'juj itu tidak terperikan. Punya banyaknya menentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Masalah dia kata Ya'juj dan Ma'juj memakan dan meminum habis barang yang di atas muka bumi ini. Dia turun mai, apa yang ada derian dia kekah dengan kulit-kulit dia kekah dia habis. Yang kata Ya'juj dan Ma'juj ni. Kata An-Nawas qala fayamurru awwaluhum bi buhairati at-Tabriyah fayashrabu ma fiha thumma yamurru biha akhiruhum fayaqul laqad kana bihadhihi marratan ma. Ini cerita dalam hadis ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka melalui oleh tentera Ya'juj dan Ma'juj pada satu tasik, iaitu satu laut tinggai yang sangat besar, yang penuh airnya dan di dalamnya ikan cukup banyak. Tasik itu sekarang ada di negeri Syam, nama dia Buhairah At-Tabriyah. Tasik itu ada dah lari dalam kawasan Mediterranean sana, belah Syria, belah sana tu ada dah tasik itu. Tasik tu hari ni kalau kita tengok, dia kata macam mana punya hebat dia dalam dengan macam-macam hidupan tu ada. Esok ni Nabi kata bila mai Ya'juj dan Ma'juj, dia minum air tasik itu sampai kering, apa menatang yang ada dalam tu dia makan habis. Ni yang Nabi kata, apabila lalu saja awal tentera Ya'juj dan Ma'juj itu di situ, maka habis air tasik dan ikan di dalamnya dimakan dan diminum oleh mereka itu. Kemudian melalui pula di tasik itu akhir tentera Ya'juj dan Ma'juj, dia ramai. Hak mula sampai minum makan apa yang ada dalam tasik itu. Hak last sampai apa jadi? Maka sudahlah didapati oleh yang last ni, tasik itu sudah kering dan habis segala ikan dimakan oleh tentera yang mula tadi. Nak abang kata ramai. Dan kita main mengaji ramai tarani pun balik tu cerita kata masjid tu tanah bahaya hayat kolah kering. Pakai ambil helmet. Heran dah baik. Yang ni lagi dahsyat. Ni bukan kata cerita kolah masjid dia main ke darah sampai habis. Ayak tasik yang macam tu punya luah, sampai luahnya tasik ni orang panggil laut tinggai, orang panggil punya luahnya tasik ni kering. Ayak tasik segala hidupan dalam tu dia makan habis. Geng dia sendiri halas sekali sampai dia kata tani dulu bukan ada satu tasik besar tak? Dia kata ini macam mana boleh kering, macam mana kawanang lah yang sentai ni, macam ni punya tu jadi. Maka bila dilihat mereka yang demikian itu, maka berkata ya, sesungguhnya adalah di tasik ini ada air pada mulanya, kemudian habis kering kena minum oleh taulan-taulan kita. Dia kata geng kita dah balik habis dah, tak dan ke kita. Demikianlah hal banyaknya tentera Ya'juj dan Ma'juj itu, sehingga kering air satu tasik diminum oleh mereka itu, dan habis dimakan oleh mereka itu barang yang di atas muka bumi, daripada unta, lembu, kebau, kambing, ulang, katak dan sebagainya. Dia bantai habis. Kita dulu kata Vietnam main sini dia bantai anjing tu ya. Di Sungai Petani sampai geng hak belah anjing ni sampai pergi buat report di balai polis. Tak apa, ada adik-beradik kawan kerja di balai Sungai Petani dan sayang tengok. Dia habaq saja. Report. Depa belah anjing. Anjing tu tak ada. Anjing tu pun beli, bukan kalau pergi jumpa anjing korak di jalan ni, beli, bayar duit kalau ada yang sampai 1000 pun ada. Anjing tu tak ada. Buat ni buat apa tak tahu, buat sate ke, buat sup ke, buat apa tak tahu, dia kedarah habis.
Lai-lai jumpa kulit aja, kulit anjing dia kenal lah. Jumpa di tepi tong sampah. Puak ni ke darah habis lah. Tu baru mereka tu, belum Ya'juj dan Ma'juj lagi. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sehingga jikalau mati orang-orang mereka itu, habis semua dimakannya. Bukan setakat lembu, kerbau, kambing, anjing, kucing, katak puru, katak on, katak apa. Bukan setakat itu saja. Sehingga kan jikalau mati kawan-kawan dia, dimakan oleh mereka itu. Dia jadi kebulok macam mana kata ni yang kata Ya'juj dan Ma'juj ni. Karut tuan-tuan ni. Kalau dan jumpa kat kita pun kalut ni. Ini ceritanya. Baik, masalah dia kata Ya'juj dan Ma'juj memerangi apa yang ada di atas bumi. Dia geng dengan geng dia aja. Tu pun mati dia makan. Masa hidup kawan sama-sama geng dia. Lain daripada geng dia, semua musuh dia. Dia macam tu. Kata An-Nawas, sabda Nabi SAW lagi, "Summa yasiruna hatta yantahu ila jabal Baitul Maqdis fayaqulun laqad qatalna man fil ardi halumma falnaqtul man fis sama' fayarmuna binushabihim ila sama' fayaruddu Allahu alaihim nusyabahum muhmarran daman." Tu dia sampai macam tu buat ni. Kemudian berjalan sekalian Ya'juj dan Ma'juj itu di serata muka bumi ini sehingga sampai mereka kepada negeri yang nama dia Baitul Maqdis. Dia duduk sampai tahun tu juga. Tu kata tuan-tuan, kita ada rezeki lebih. Kan Nabi sebut dalam hadis kan, Nabi kata kalaulah kita ni sampai nak kena pekin belanja kerana nak pergi makan ni, Nabi kata maka pekinlah belanja untuk pergi di 3 tempat ni. Nabi kata apa dia? Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Nabi sebut kan kalaulah kita ni nak pergi berjalan ni, nak pergi keluar daripada negeri kita ni, nak kena sampai Pekin belanja, nak kena Pekin macam nak simpan duit kerana nak pergi tu, Nabi kata pekinlah untuk pergi 3 tempat ni. Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi ni kita faham sangat dah ni. Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ni rupanya apa? Berapa banyak hadis cerita mai dia nak mai Baitul Maqdis juga. Cuma malang bagi kita orang Islam, satu penghinaan bagi kita orang Islam seluruh dunia apabila dia duduk di bawah kuasa Yahudi pada hari ini. Malang bagi kita kan? Sedangkan dia satu tempat yang cukup important dalam Islam. Okey, so apa jadi? Ya'juj dan Ma'juj ni pun last kali sampai di Baitul Maqdis. Maka tidak ada didapati oleh mereka itu apa sesuatu yang hendak dibunuh mereka itu. Dah habis dah. Sampai kata puru, kata ungkel katu pun dia balas dah. Tak ada apa dah. Dia sampai di Baitul Maqdis ni dan tiada apa lagi yang mau dimakan, diminum oleh mereka itu. Teruk buat ni. Sampai tak ada apa dah depan dia. Maka berkata mereka itu, demi sesungguhnya telah habis kita bunuh apa yang ada di atas muka bumi, mai kita bunuh orang yang ada di langit pula. Ini yang Tuhan tadi kata turun wahyu dekat Nabi Isa, kata apa? Pergi menyorok. Kalau tak lari pergi menyorok, dia buat menyerok dengan Nabi Isa ni. Dia ada buat menyerok. Lari pergi menyorok. Bagaimana? Pasal Tuhan kan sadar mereka ni adalah makhluk yang tidak boleh dikalahkan oleh sesiapa juga. Dia habis, dia ketam habis semua apa ada atas muka bumi ni, dia ketam habis. Dia duduk tengok naik ke langit pula dah. Dia kata atas ni tak apa ada di atas ni. Dia kata mai kita cari apa ada di atas, kita balun sekali. Ni Ya'juj dan Ma'juj ni. Maka mereka itu pun memanah naik ke langit dengan busar panah mereka itu supaya habis mati semua yang ada di alam ini. Dia ambil anak panah dia panah naik atas angin tu. Panah naik pasal dia percaya ada benda di atas yang mata tengok tak nampak. Panah dia kata. Di dalam itu dikembalikan Allah ke atas mereka itu akan segala anak panah mereka itu berlumuran darah. Tuhan saja buat. Pada yang bukan ada siapa kena apa di atas tu. Takkan malaikat nak kena panah mereka. Tak ada siapa. Tapi saja Allah buat macam tu. Bila dia panah naik anak panah dia, jatuh balik itu berlumur darah. Allah buat macam tu. Siapa beritahu? Nabi beritahu dalam hadis. Bila dia panah naik, jatuh balik berlumur darah di panah itu, maka sudahlah mereka itu menyangka mereka sudah bunuh orang di langit pula. Tak mengaji sekolah rupanya Ya'juj dan Ma'juj ni. Mudah sangat tertipu ni.
Dia panah naik jatuh darah. Dia kata mati dah buat dia. Ya'juj dan Ma'juj mengepung Nabi Allah Isa alaihi salam dan muslimin. Ini pula dia kata. Kata An-Nawas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuhasaru Isa bin Maryam wa ashabuhu hatta yakuna ra'su thawr yawmaidin khairan li ahadihim min 100 dinar li ahadikum al-yawm. Apa dia? Dan kena kepunglah oleh Nabi Allah Isa alaihi salam dan segala kawan-kawannya di belakang Jabal Tur itu. Kerana tidak dapat ke mana-mana. Nabi Isa dengan orang Islam yang ada pada masa itu duduk balik bukit Tur. Nak pergi mana pun tak boleh. Pasal apa? Ya'juj dan Ma'juj everywhere. Ada di mana-mana. Nak keluar, jumpa puak ni. Nabi Isa kata, siapa pun jangan keluar, duduk di sini. Pasal apa? Pasal Allah suruh duduk sini. Jangan sampai bantah. Begitu keadaan dia. Oleh kerana Ya'juj dan Ma'juj tidak terkira banyaknya di luar sana, maka jadilah Nabi Isa dan segala taulannya itu jatuh menjadi kekurangan makanan dan jadi kelaparan, kebuluran. Nabi Isa yang duduk tentu duduk terkurung tentu, surrounded dengan Ya'juj dan Ma'juj ni. Nabi beli makan tak mana? Nak makan apa? Ration, bekalan yang ada aku dah makan dah habis dah. Itu keadaan Nabi Isa dan orang Islam pada masa itu. Sehingga jadilah kepala lembu yang penuh dengan tulang, yang ada sedikit daging pada hari itu lebih baik bagi mereka daripada 100 dinar. Pada masa itu ada duit pun tak ada guna sebab tak ada barang nak beli. Ada duit pun tak ada guna sebab barang nak beli tak ada. Sehingga kan Nabi kata pada masa itu kepala lembu yang daging ada sikit-sikit aja, tulang aja banyak, itu lebih berharga daripada duit 100 dinar. Orang sanggup beli, padahal isi pun tak ada. Orang sanggup beli pasal kebuluran, nak makan tak ada. Iaitu bagi seorang kamu, wahai sahabatku, demikianlah hal kesempitan makanan yang jadi pada hari terkepungnya Isa alaihi salam dan segala taulannya itu. Masalah dia kata Ya'juj dan Ma'juj habis mati. Akhirnya mati daripada itu. Apabila berlaku ke atas Nabi Isa alaihi salam segala taulannya akan kesempitan makanan yang tersebut itu, maka Nabi Allah Isa alaihi salam pun berdoa pada Allah. Last sekali. Itu yang kata doa itu senjata mukmin. Last sekali angkat minta dekat Tuhan. Apa jadi? Qala, dia kata fayarghabu Isa bin Maryam ila Allah wa ashabuhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bermohon dan merendah dirilah Nabi Isa bin Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala serta sahabatnya. Nabi Isa dengan sahabat ni last sekali buat apa? Semayang. Sebab dia tak boleh gelak kat orang. Dia tak boleh kata ni lah orang Islam tera ni lah. Apa-apa semayang hajat, apa-apa semayang hajat. Jangan tuan-tuan. Nabi-nabi buat benda tu. Dia bila main satu keadaan yang beyond kita punya kontrol. Biar dia main satu keadaan yang luar kawalan kita. Itulah senjata kita. Ajak orang Islam semua, kita pilih tang mana, stadium ke, padang mana ke, apa ke, satu doa kita bagi dekat Tuhan. Minta, ya Allah, tak ada siapa dah boleh tolong kami, Allah sahaja boleh tolong. Ini saja yang ada dekat orang Islam. Dan ini dibuat oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Kalau kita hari ini buat, jangan heran tuan-tuan, sebab Nabi Isa pun buat macam tu. Berhimpun ramai-ramai, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah Subhanahu wa taala turunkanlah rahmat. Rahmat maksudnya kesian. Minta Allah turunlah kesian dia kepada yang terkepung ni, dan hapus segala bala yang menjadikan mereka itu terkepung beberapa lama. Qala fayursilullahu ilaihimul naghaf fi riqabihim fayusbihuna farsa mauta kamauti nafsin wahidah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi Allah Isa alaihi salam dan sekalian kawan-kawan dia bermohon kepada Allah minta dibuangkan bala yang menimpa mereka itu, maka diutus Allah kepada segala Ya'juj dan Ma'juj itu akan benda semacam ulat. Tengok Tuhan dia nak lawan dengan makhluk yang macam ni punya hebat ni, Ya'juj dan Ma'juj ni. Dia hantar ulat terus lawan. Tuan-tuan tengok Namrud yang begitu punya something, punya jahat, sampai tangkap Nabi Ibrahim lempak dalam api. Last kalam keluar di mulut Nabi Ibrahim sebelum dilempak dalam api, dia kata apa? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Habislah, pasrah dia,
Tak boleh buat apa dah dengan kekuasaan Namrud yang zalim ni. Bila Namrud pegang dia nak lempar dalam api, keluar di mulut Nabi Ibrahim ni apa? Hasbi Allah, cukup Allah bagi aku, wa ni'mal wakil, Allah sebaik-baik pelindung aku. Pun baling dalam api, baling-baling Allah tunjuk kuasa dia. Dia kata apa? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, kuni, jadilah bardan wa salaman ala Ibrahim, sejuk dan selamat ke atas Ibrahim. Tak jejak kulit Nabi Ibrahim. Allah fa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik pelindung. Itu yang kata keyakinan yang cukup tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah jadi. Bila minta aja, Tuhan hantar mai ulah, dia panggil. Dalam bahasa hadis dia kata apa? An-naghah, nun ghin fa, an-naghah, sejenis ulah. Dalam apa teknologi ataupun dalam sains perubatan hari ini ada orang datang ni, dia panggil flesh eater. Flesh, daging ni flesh, dia panggil flesh eater. Apa? Pemakan daging. Satu sahabat saya kena di Penang. Dia start macam di belakang dia ni, start macam bisui. Satu benda, satu biji yang mulanya rasa gatal-gatal, lepas tu dia jadi bengkak nak macam bisui, dah mula sakit. Lepas tu dia makan. Dia start daripada point yang tu dia start, dia jadi ranum, dia makan, dia jadi busuk daging tu. Dia luruh tuan-tuan. Daging tu luruh sampai terpelupung, sampai nampak tulang belakang dia, nampak. Dulu ikut kuliah mengaji tu tak ada lama. Dia mana ni sahabat kita ni? Tanya hak tahu, tanya hak tahu, dia berkata dia sakit tak, kenapa? Dia tak tahu. Mula-mula doktor biasa ni kata bisui, bagi ubat cara-cara bisui. Tak mau nak pergi kedai singseh Cina, dia bagi biji rumput apa kaduk tempek, kononnya boleh hisap keluar benda tu. Itu dia keluar isi, dia keluar, dia jadi terpelung. Last pergi jumpa pakar, keluar mai cerita ni. Dia kata apa? Flesh eater. Dia sejenis kuman yang dia memakan daging. Dia makan, dia jadi busuk, dia luruh, terpelung. Flesh eater. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah hantar mai dekat siapa? Dekat Ya'juj dan Ma'juj. Turun mai menantang yang kata flesh eater ni, yang dia kata ulat ni memakan batang leher depa tu. Dia pergi attack satu tempat saja, tengkok Ya'juj dan Ma'juj. Bukan sekok, semua. Hak kata ramai tadi ni, hak kata hak mula pergi minum air tasik sampai hak last mai kering tasik dengan segala hidupan dalam dia, ramai tu semua tanpa kecuali sekok pun, semua kena tengkok, kena mati. Tuan-tuan, Tuhan boleh buat. Semacam mana Tuhan buat kepada Namrud yang lempar Nabi Ibrahim masuk dalam api. Allah hantar apa? Nyamuk Tuhan hantar mai sekok untuk nak menghina musuh dia ni. Allah boleh hantar mai burung Garuda, mai patuk kepala Namrud ni. Dia mai Garuda kalau kita baca hikayat Awang Sulung Merah Muda. Kan? Garuda kalau mai ni gelap sebelah bumi ni, gelap. Kunun taitanya. Saya tu bukan setakat, jangan tanya sahih kau Ustaz, jangan tanya lah. Yang tu maudhu'. Kan? Garuda ni kalau mai gelap sebelah negeri tu, gelap Garuda ni mai. Tu sampai dia timbul satu ungkapan, dia kata seperti negeri dilanggar Garuda. Kalau betul Garuda ni ada, ataupun kalau tak ada pun Tuhan nak bagi jadi ada Garuda ni untuk nak bunuh Namrud, boleh tak boleh? Boleh. Tapi kalau Namrud dia mati dengan Garuda, tak wasyok lah, dia mati dengan nyamuk. Allah nak menghina musuh dia tu, dia bagi mati dengan benda yang boleh tampak betul aja, tak dia mati dengan benda tu. Kita faham falsafah di balik apa yang Allah takdirkan jadi itu.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mai flash kita makan batang tengkok Ya'juj dan Ma'juj ni. Apa jadi? Akan sebagai utus yang tiada lepas seorang pun daripada Ya'juj dan Ma'juj. Melainkan habis semuanya kena ulat itu sekaligus. Dan sekaligus itu juga mai, maka jadilah mereka itu mati semuanya sebagai satu jiwa yang satu. Mati on the spot, one shot mati. Allah Subhanahu wa ta'ala yakni semuanya mati sekali lalu dengan tiada tinggal apa-apa. Itu dia. Kan nanti kita nampak yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala tu, dia tu tengok semua benda yang jadi dalam alam ni. Dia nak masuk campur bila. It's a matter of when Tuhan nak masuk campur. But Allah ada. Dia melihat segala benda yang terjadi. Orang baik, orang zalim, orang yang kena naya, orang yang memang jahat dan sebagainya, menipu orang ke apa ke, semua dalam pengetahuan Allah. Bila aja Allah nak masuk campur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wallahu a'lam bishawab. Padahal 2 kali kuliah tak ada, ni baru ada 9.40 apalah salah je. Kan? Tak perlu beri mata dengan saya pula baru tengok jam. Dan untuk maklumat tuan-tuan, bulan depan tak ada kuliah, cuti sekolah. Kan? Bulan depan cuti sekolah. Jadi tak ada kuliah, itu bulan Jun kan. Kemudian bulan Julai insya-Allah satu kuliah. Ogos sudah puasa. Maknanya untuk dia nak panggil apa pengajian kita ni? Semester ke apa kan? Untuk semester ni kuliah tinggal satu lagi kalau tak ada arai apa. Dan saya ambil kesempatan minta maaf kat tuan-tuan. Bulan lepas bapa mentua saya meninggal. Jadi saya balik ke Pahang. Kepada sahabat-sahabat yang tu SMS saya tanya kuliah ada ke tak. Berita kematian dia saya dapat pukul 1.45 petang. Jadi kepada sahabat yang SMS tanya sebelum time tu, semua saya jawab insya-Allah ada. Tengok 1.45 dia telefon abang dia tak ada. So saya sangat duka cita lah. Pada saya abang dah kata ada, tiba-tiba tak ada. Tapi itu musibah yang diatur oleh Allah, tak boleh buat apa. Jadi saya sekali lagi minta maaf atas kegagalan hadir dalam kuliah yang lepas kerana arai yang jadi itu. InsyaAllah bulan hari ini sudah satu Jamadil Akhir tau. Berapa bulan Jamadil Akhir ni? Satu Jamadil Akhir. Itu yang kata kita orang Islam tu kan. Kalau tanya hari ni apa yang bulan? Tiga itu hari bulan orang putih. Islam apa? Satu kalau tak silap. Satu Jamadil Akhir. Dua kan? Tak balik. Itu kan itu. Itu satu Jamadil Akhir. Satu dah lah. Kita lepas Maghrib dia satu lah ni. Kan? Satu Jamadil Akhir. Jadi lepas ni dia main Rejab, Sya'ban, nawaitu Sawma Ghadin pula. Jadi maknanya Julai, Ogos, Julai, Ogos sudah puasa. Jadi kuliah kita ada sekali lagi insya-Allah. Jadi atas lambat habis kuliah ini lagi sekali saya minta maaf. Dan tajak cover sikit-sikit kuliah kita yang ketinggalan ini. Dan insya-Allah bulan depan kita bulan Julai ataupun bulan Sya'ban itu kita baca Isa keluar daripada kepungan itu dengan segala sahabatnya. Dia keluar daripada bila dah depan ni kena mati, tengok semua mati, dia keluar. Bila dia keluar, timbul pula satu masalah dekat dia nak berjalan tak boleh. Nabi Isa ni nak berjalan tak boleh. Pasal setiap every single space, setiap inci bumi dipenuhi dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Nak berjalan tak boleh. Langkah tu pijak Ya'juj dan Ma'juj. Sekali lagi, Majlis Bandaran pun tak ada rahmat tu. Nak minta tolong clear segala binatang yang mati ni, maka dia buat macam mana? Lagi sekali semayang, dia minta kepada Allah, minta Allah tolonglah clear benda ni. Dan Allah hantar mai pula satu burung sebesar tengkuk unta, mai jadi majlis perbandaran, clear semua bangkai-bangkai ni. Bila dah clear bangkai-bangkai ni semua, busuk hanyak dah ada lagi. Pasal mereka kena jangkitan menatang tu, darah dah ada, busuk, bumi ni busuk. Lagi sekali Nabi Allah Isa minta dekat Tuhan supaya tolong tak bagi clear ni, pasal tak boleh tahan busuk menatang ni. Allah Subhanahu wa ta'ala hantar mai hujan yang cukup kuat, cuci bumi ni. Sampai dalam hadis kata apa?
jadi transparent, jadi apa? Jadi clear bumi ini seperti mana kaca yang bersinar. InsyaAllah kita akan baca detailnya pada kuliah yang bulan Julai nanti. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.